Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita nak sambung topik seterusnya iaitu penghasilan sabun. Okey, macam mana sabun dihasilkan? Okey, sabun ni ialah garam asid lemak. Okey, garam asid lemak ni ialah sabun dan biasanya nak buat sabun dihasilkan melalui tindak balas di antara minyak sawit dan juga alkali pekat. Okey, contoh alkali pekat yang digunakan ialah larutan natrium hidroksida pekat ataupun larutan kalium hidroksida pekat. Okay, ini persamaan dia untuk menghasilkan sabun, minyak tambah alkali, maka hasilnya ialah sabun ataupun garam asid lemak ni tambah dengan gliserol. Okay, kita tengok komponen molekul sabun. Okay, molekul sabun ni dia terdiri daripada dua bahagian. Itu bahagian kepala dan juga bahagian ekor. Okay, bahagian kepala ni juga dipanggil sebagai bahagian hidrofilik, manakala bahagian ekor dipanggil sebagai bahagian hidrofobik. Okay, macam mana kita nak ingat yang mana satu kepala, yang mana satu ekor? Okay, jadi kita tengok sini, Phi dengan For. Okay, Phi. Kalau dalam ABC, I dulu baru O. Jadi kita ingat I untuk kepala, O untuk ekor. Jadi bahagian hidrofilik ialah bahagian kepala, bahagian hidrofobik ialah bahagian ekor. Okay, bahagian kepala ni dia boleh melarut dalam air. Tapi bahagian ekor ni dia tak boleh larut dalam air, tetapi dia boleh larut dalam grease atau minyak. Okay, bahagian kepala ni juga terdiri daripada kumpulan ionik dan bahagian ekor terdiri daripada rantai hidrokarbon. Okey, seterusnya kita tengok tindakan pencucian sabun. Okey, macam mana kotoran boleh ditanggalkan daripada pakaian. Okey, yang pertama ialah sabun ni dia larut dalam air. Jadi bila sabun ni dia larut dalam air, sabun ni dia akan mengurangkan tegangan permukaan air. Okay, jadi bila tegangan permukaan air ni tadi dikurangkan, dia menyebabkan permukaan kain ni dia boleh dibasahkan oleh air sabun secara menyeluruh. Okay, jadi keseluruhan kain ni boleh dibasahkan oleh air sabun. Kemudian tadi kita dah belajar sabun ni dia molekulnya terdiri daripada dua bahagian. Itu bahagian kepala dan juga bahagian ekor. Jadi bahagian ekornya ni tadi iaitu bahagian hidrofobik, dia akan melarut dan juga melekat dalam kotoran bergris. Okay, yang kuning ni, yang orange ni ialah kotoran bergris. Jadi bahagian ekor ataupun hidrofobik ni tadi, dia akan melekat atau melarut dalam gris. Kemudian bahagian kepala ni tadi iaitu bahagian hidrofilik, dia akan melarut di dalam air. So yang ni kepala larut dalam air, ekor larut dalam kotoran bergris. Okay, kemudian bila kita basuh kain, kita akan gosok ataupun berus kain. Jadi tindakan menggosok atau memberus kain tadi tu, dia akan menanggalkan kotoran bergris ni tadi daripada permukaan kain. Jadi dia akan menjadi titisan gris. Okay, titisan tu maksudnya saiz dia akan menjadi lebih kecil dan dia dikelilingi oleh molekul sabun. Okay, jadi gris ni tadi dia dah dikelilingi oleh molekul sabun dan dia terampai di dalam air sabun. Okay, dia terapung di dalam air sabun. Kemudian bubih sabun yang dihasilkan oleh air sabun ni tadi, dia akan memerangkap gris ni tadi dalam air sabun. Jadi bila kita nak bilas kain, so kita akan basuh air sabun dan buih tadi tu sehingga bersih. So, kita akan buang semua air sabun dan juga buih tadi semasa membilas. Jadi semasa kita bersihkan kain kita tadi tu, nak hilangkan sabun dan juga buih tadi tu, kotoran bergris tadi tu dia akan dibuang bersama dengan buih sabun dan juga air sabun tadi. Jadi dengan cara ini, sabun menanggalkan kotoran bergris dan juga membersihkan kain. Okay, seterusnya kita tengok pengurusan lestari, iaitu pengurusan yang dapat mengekalkan keadaan alam sekitar, yang tidak mencemarkan alam sekitar dan juga kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Okay, ada 4 skop pengurusan lestari. Okay, skop yang pertama ialah penggunaan tanah. Okay, jadi dalam penggunaan tanah ni, penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Kemudian skop yang kedua ialah air sisa. Okay, air kumbahan kilang minyak sawit yang dihasilkan daripada proses pensterilan dijadikan baja organik dan juga bahan tenaga biogas. Kemudian skop yang ketiga ialah kualiti udara. Okay, kelapa sawit ni dia akan menjalankan proses fotosintesis. Jadi semasa proses fotosintesis, kualiti udara ni meningkat apabila karbon dioksida diserap. Jadi dia boleh mengurangkan kandungan gas rumah hijau di atmosfera dan dia juga membebaskan gas oksigen.
Okay, dan skop yang keempat ialah sisa kelapa sawit. Pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep sifar sisa. Okay, dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Okey, ini ialah contoh-contoh produk-produk yang dihasilkan daripada sisa kelapa sawit. Yang pertama, pelepah dijadikan baja, kemudian batang pokok dijadikan sebagai bahan gantian kayu, kemudian tandan kosong dijadikan sebagai baju kompos, kemudian tempurung dijadikan sebagai bahan api dibakar untuk mendidihkan air, kemudian sabut dijadikan permaidani dan tekstil, dan juga air kumbahan minyak kelapa sawit dijadikan biogas dan juga baja.